آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 17 baris ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika lemah ia seseorang daripada sembahyang berbaring atas lambungnya, mengiring atas lambung lemah, jawabnya, maka hendaklah ia seseorang sembahyang bertelentang atas belakangnya dan mendirikan ia akan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap ke kiblat. Maka memperbuatlah ia dengan rokoknya dan sujudnya qada kuasa. Jika tiada kuasa rokok dan sujud tadi tu, maka mengisyarat ia seseorang bagi keduanya, bagi rokok dan sujud dengan kepala. Dan jika lemah ia seseorang daripada mengisyaratkan bagi rokok dan sujud dengan kepala, maka dengan kelopak matanya, yakni maka isyarat bagi rokok dan sujud dengan kelopak matanya. Satu tahap. Satu tahap. Dan jika lemah ia seseorang daripada sembahyang berbaring atas lambungnya, maka hendaklah ia sembahyang bertelentang atas belakangnya. Dan jika lemah ia seseorang daripada sembahyang berbaring atas lambungnya, mengiring atas lambung, mengiringlah dalam keadaan dada dan muka menghadap kiblat. Lemah daripada duduk sembahyang mengiring atas lambung, atas sisi. Sekarang lemah pula mengiring atas lambung. Lemah macam mana? Seseorang tadi ni kalau letak dalam keadaan mengiring, sakit ke? Letak dalam keadaan mengiring, lembek dah dianya, terbalik contohnya. Ni dia mengiring seumpama ni. Lemah daripada mengiring, lemah yang mana pun lemah. Nak mengiring kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat. Kenapa? Letak mengiring sakit.
Letak mengiring, terbalik ke belakang, terbalik ke depan. Makna kalau lemah daripada mengiring ni lesu lah kita panggil tau. Lesu lah lemah dia mengiring ni. Tetapi kalau letak mengiring, kalau kita sendal dengan bantal. Sendal ni tergantung tahan hadang. Ya cakap molek jabak ni. Hadang. Jadi maknanya dia kalau letak mengiring, kalau tidak hadang dengan bantal ke dengan ataupun letak mengiring tu tepi dinding ke contohnya, dia akan jatuh ke belakang ke ataupun terbalik ke depan ke. Kalau ubuh sesuatu, maka boleh mengiring lah. Dia tak syarat ubuh sesuatu. Maknanya letak pesakit ni mengiring sendiri-sendiri sakit, ataupun letak mengiring ni dia lesu dah, dia lembek dah. Jadi letak mengiring dia akan terbalik ke belakang, dia akan terbalik ke hadapan. Mengiring ni tu lemah dia panggil. Maka hendaklah ia sembahyang bertelentang atas belakang. Sembahyang bertelentang atas belakang ni kalau kira lembek, lesu sangat dah. Ada ni dia punya susunan ni, tahap susunan ni kena tu molek. Terdahulu berdiri rukun sembahyang pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Jika lemah daripada berdiri, maka hendaklah sembahyang duduk. Jika lemah daripada duduk, maka hendaklah sembahyang mengiring. Sekarang ni jika lemah daripada sembahyang mengiring, sembahyang melentang atas belakang. Hak ni kena jagalah. Kalau kata berdiri kuasa, duduk dah tidak sah. Kalau kata kuasa, duduk kuasa, sudah mengiring tidak sah. Kalau mengiring masih lagi kuasa, tiba-tiba sembahyang melentang atas belakang dah, maka tidak sah. Dia kena jaga ni, turutan ni kena jaga molek. Maknanya dia masih lagi boleh mengiring. Letak mengiring tu sakitnya tidak. Letak mengiring ni tak ada nak terbalik ke belakang ke hadapan. Mana ada sedikit lagi tenaga. Tiba-tiba terus pergi kepada sembahyang bertelentang atas belakang, maka tidak sah. Yang mana kalau kita tengoklah orang sakit ni, kebanyakan dianya solat melentang atas belakang. Yang mana kita tengok memanglah dia duduk, memang dia tak kuasa, tapi tengok-tengok dianya masih lagi ada tenaga. Masih lagi ada tenaga. Mana taklah kata lesu sangat, tapi solat melentang atas belakang dah. Mengiring kuasa ke tidak? Kena jaga tu. Berdiri, duduk, mengiring, barulah melentang atas belakang. Mana tak lesu mana lagi, tapi duduk memang dia tak kuasa dah, lemah dah daripada duduk, dia sudah melentang atas belakang. Adakah mengiring tu lemah? Sebab saya biasa jumpa gitu. Maknanya ada orang kita lemah daripada duduk, terus berpindah kepada bertelentang atas belakang. Dia lakoh. Mengiring tu dia lakoh. Sebab kalau orang ni memanglah lesu sangat-sangat, kita tahulah dia tak boleh mengiring. Tapi kadang-kadang tak lesu mana pun, sembahyang sudah bertelentang atas belakang. Jadi daripada duduk terus berpindah kepada melentang atas belakang. Lemah daripada duduk, maka dia pun solat melentang atas belakang, ditinggal mengiring, maka tidak sah sembahyang. Tu kata kena belajar molek ni. Hidayatus Sibyan ni kena belajar molek.
Ni bab ibadat ni, bab ibadat. Bab tiang agama ni. Ini dipanggil belajar rukun semayang. Bukan hanya bilang niat, takbir, berdiri. Ada. Dulu niat ada 4 martabat. Qasad dan ta'ayun, qasad ta'arud ta'ayun, qasad ta'arud ta'ayun nafsah. Ada 4 martabat. Itu belajar fardu ain. Kena pergi kepada rukun yang kedua, takbir, 21 syarat. Sekarang berpindah kepada rukun qiyam. Panjang ni bicara rukun qiyam dah ni. Nanti habis bicara rukun qiyam, pindah kepada rukun membaca Fatihah, ada 10 syarat. Sesat pindah kepada rakaat, ada 4 syarat. Sesat pindah pada i'tidal, ada 4 syarat. Sesat berpindah pada sujud, ada 8 syarat. Ni Hidayatul Sibiang ni petunjuk bagi orang yang baru belajar. Hak ni fardu ain kepada kita. Setakat hafal rukun 13, hak tu budak 4, 5, 6 tahun pandai hafal, cerdik-cerdik tu. Kita pakai ilmu umur 4, 5 tahun, siapa kau umur 40, 50, 60 tahun bab semayang. Kena belajar seumpama ni lah. Ni kadang-kadang hak duduk masjid tiap-tiap malam tu, hak tak pernah lari daripada majlis ilmu tiap-tiap malam tu, maknanya rutin hidup dia pergi ke masjid surau, balik-balik tu lepas isyak. Makna maghrib tu ke masjid surau, balik-balik lepas isyak. Sebab apa? Ada orang mengajar. Tiap-tiap malam, bertahun-tahun seumpama tu. Tapi bicara bab semayang tak pandai. Sebab apa? Sebab kuliah maghrib tu tidak diisi dengan ilmu fardu ain dalam bab semayang. Masjid surau yang dipergi tu tak pernah kosong. 7 malam ada kuliah. Malam Jumaat ada kuliah. Malam Jumaat nak buat kuliah ni, hak tu kena konfrontasi apa? Balau dulu. Masjid Ladang tu saya buat kuliah maghrib malam Jumaat, kuliah isyak malam Jumaat tu. Berbincang dengan asal tu imamnya, lama dah berbincang. Saya tak ada malam dah kata. Malam Jumaat boleh lah. Nak boleh ke dapat peluang malam Jumaat tu, yang jemput saya tu, lama sungguh. Saya pun dah ingat dah saya dengan dia janji. Tak ingat dah. Barulah dia kata, Ustaz, boleh masuk Ustaz baru berjaya. Berjaya mana ni? Berjaya menewaskan. Baru berjaya menewaskan hak guru hak baca Yasin malam Jumaat tu. Lawang tak beri nak baca Yasin malam Jumaat ni. Mula-mula mengajar di Masjid Ladang malam Jumaat tu, ada grup baca Yasin. Baca Yasin mula-mula. Lama-lama tak mari terus hak guru baca Yasin tu. Mana? Pok-pok jurawat hospital lah. Dia ada asrama di tepi tu kan. Mari baca Yasin. Saya mengajar, kita pernah berhati pada ain tasawuf. Tak mau belajar pada ain tasawuf, nak baca Yasin. Qari'ah sungguh lah maknanya. Pandai sungguh baca Yasin. Qari'ah sungguh ke? Teh tengoklah Qari'ah sungguh ke tak. Kalau Qari'ah sungguh sekalipun, orang gati dengar belajar kitab pernah bagi hati fardu ain tasawuf. Fardu ain belajar tu lah. Atau fardu ain. Tak ambuh. Orang belajar fardu ain, nak baca Yasin, mula-mula baca kau. Lama-lama orang tengok, tak lagi langsung dah kau nak baca Yasin. Baca Yasin tu wajib. Belajar kitab fardu ain tasawuf ni sunat. Kitab ain tasawuf sunat tu pening orang panggil. Sungguh. Mari nak baca Yasin ramai-ramai. Bila diganti dengan kuliah fardu ain tasawuf, maghrib kita pernah bagi hati,
Isyak kitab Fathul Mu'in bicara bab fardhu ain, bab taharah permulaan sekarang. Tak mudah. Orang panggil apa ni? Orang panggil tak ada panduan agama. Tak ada hala tuju agama. Tak tahu hukum hakam agama. Mana yang wajib, mana yang sunat. Nak ganti amalan sunat dengan amalan wajib, tak boh wajib, nak sunat. Itu semua tipu dari syaitan mereka. Dan kitab Minhajul Abidin. Tambah wajib, nak sunat. Itu tipu dari syaitan. Atau rupa kebajikan. Itu bukan kebajikan yang sebenar. Jadi kuliah maghrib 7 malam tak pernah balik. Lepas isyak baru balik. Lepas isyak baru balik tu kalau kawan-kawan tak ajak pergi kedai. Kalau kawan-kawan ajak pergi kedai tidur dulu bini di rumah. Kena bangun pula buka pintu. Dah tengah malam baru balik. Ikut kawan pergi kedai. Mana tiap-tiap malam. Tapi bila bicara bab hukum hakam fardhu ain ni, bab semayang ni, tak pernah belajar. Dah 7 malam tu apa tu? Mana fardhu ain pekohnya? Bab semayang? Tak ada. Ini sekarang. Meriah kuliah maghrib, tapi tidak disusun molek-molek. Yang tukang yang diberi tugas atur tu lah ketua biro pendidikan, ketua biro dakwah ke apa kan, dia ada biro-biro kan, masjid surau kan. Ketua biro apa bahagian kuliah, ketua biro dia tak ada ke, ada ketua biro kuliah. Hak tukang atur tu dah ada ahli tuju, dah tahu nak belajar, nak tahu nak cari kelas mana. Tukang mari ceramah pula, nak isi masa dengan kuliah maghrib, dapat sagu hati. Bukan nak menyempurnakan, nak melengkapkan ilmu fardhu ain kepada ahli jemaah. Mari nak mengajar di majlis surau ni, pastikan kita tu melengkapkan fardhu ain tauhid fiqh tasawuf di tempat yang kita diamanahkan mengajar. Ini realiti sekarang. Abang apa ni? Jahil agama, tak tahu nak atur kuliah agama fardhu ain hak mana. Yang mengatur pun jahil agama, yang dipanggil pun tak ada hala tuju agama. Amanah besar tu yang ditugaskan untuk mengatur kuliah. Amanah lagi besar adalah orang yang berkuliah tu. Orang yang berkuliah lagi besar amanah, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Ini semua fardhu ain ni. Bicara ni bukan bicara hak fardhu kifayah ni. Bukan bicara fardhu kifayah, bicara hak fardhu ain. Ini bicara bab rukun qiyam ni. Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Maka tak timbul macam tadi. Daripada duduk lemah terus pergi kepada melentang. Mengiring letak di mana? Mengiring nombor 3, melentang nombor 4. Yang saya bicara minggu lepas, orang semai sunat kan, semai sunat berdiri tidak berdiri rukun. Boleh semai duduk bagi orang yang gagah ni nak semai sunat. Mengiring pun boleh, tapi pahala 1/4. Tapi bagi orang yang gagah nak semai sunat melentang, tak ada. Itu tak ada. Semai sunat berdiri nombor 1. Semai sunat duduk pahala setengah. Ni orang gagah. Dia semai sunat duduk, dia orang uzur, pahala penuh. Dia orang gagah ni, orang kuasa berdiri ni. Dia semai sunat duduk, boleh pahala setengah. Bukan setakat duduk je boleh. Orang gagah ni semai sunat mengiring pun boleh, walaupun dia kuasa berdiri, tapi pahala 1/4. Tapi bagi orang kuasa berdiri nak semai sunat melentang, tak ada. Dia setakat mengiring je bagi orang kuasa. Tapi bagi orang lemah, dia melentang, semai fardu pun melentang, semai sunat pun melentang, tak apalah, memang dia lemah sangat. Ni cerita orang kuasa ni. Orang kuasa berdiri,
Dia sembahyang sunat duduk boleh. Kuasa berdiri sembahyang sunat mengiring boleh. Kuasa berdiri sembahyang sunat melentang tak ada. Ada ni. Jadi ada berdiri, duduk, mengiring. Mana susunan tu? Barulah pergi pada melentang atas belakang. Jadi orang sembahyang fardu ni melentang atas belakang macam saya sebut tadi lah. Orang yang sudah lesu. Lembek lah kita kata, lembek. Mana kalau masih lagi ada tenaga, mana kadang-kadang dia boleh bangun kepada duduk perlahan-perlahan. Tapi nak solat duduk tak boleh dah. Dia nak bangun kepada duduk tu pegang. Orang pula kena tolong sikit. Dia pun bangun kepada duduk perlahan-perlahan. Dia nak betul orang lah panggil tak? Nak betul orang. Betul orang. Mana yalah nak lengoh lah duduk berbaring je. Dia pun bangun pada duduk. Tapi nak solat duduk memang lemah. Orang seumpama ni mengiring, ada kata gok kuasa lagi lah. Dah dibangun kepada duduk perlahan-perlahan tu kan boleh tu. Orang semai melentang atas belakang, tak boleh buat apa dah. Orang belakang dah. Tapi saya jumpa ramai orang daripada duduk lemah, daripada duduk terus berpindah kepada yang keempat, melentang atas belakang. Tak sah seumpama tu. Ni kita cerita mazhab Syafi'i kita lah. Mana kalau tu tengok orang yang lemah daripada duduk, dia terus melentang atas belakang, kita tak payah ambil heran sangat lah. Bagi orang yang kuasa mengiring, dia lemah daripada duduk, dia kuasa mengiring tapi terus pergi pada melentang, mazhab Hambali hanya letak hukum makruh je, sembahyang sah. Kalau saya kata tak sah tadi, mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hambali, dianya lemah daripada duduk, dia mengiring masih lagi ada tenaga, tapi dia terus pergi pada melentang atas belakang, hanya makruh jua, sembahyang sah lagi. Jadi kalau kita tengok orang terus pada melentang, tenaga masih lagi ada sedikit-sedikit, kalau kita tak mau cara pun tak usah caralah, janji dia sembahyang je. Bahkan itu mazhab Hambali kata makruh. Bahkan mazhab Hanafi, orang yang lemah daripada duduk, mengiring masa lagi kuasa, melentang lagi boleh lah. Mengiring kuasa, melentang lagi lah boleh. Afdal pilih melentang daripada mengiring yang dia masih lagi kuasa. Dia lemah daripada duduk, mengiring dia kuasa sebab tenaga dia lagi, melentang lagi lah boleh. Dalam mazhab Hanafi, afdal pilih melentang daripada mengiring atas lambung. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, lemah daripada duduk, mengiring kuasa terus kepada melentang atas belakang tak sah. Mazhab Hambali, lemah daripada duduk, mengiring kuasa, melentang lagi lah boleh. Afdal pilih melentang atas belakang daripada pilih mengiring. Itu mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab kalau semayang mengiring, ini kita kiblat hak surau kita ni, kalau mengiring, rokok sujud dengan badan, ke mana? Ke sebelah hulu hilir panggil. Mana hulu, mana hilir? Hulu hilir. Bukan ni hilir dia, itu mana lain tu. Apa ni? Mana? Hilir budak ni, mana apa? Gagap. Kan ada cakap kan? Hilir sungguh budak ni. Hilir. Mana apa? Gagap. Jakun. Kata hilir budak ni. Hilir mana? Jakun kan tau? Jakun. Kan ada kan cakap, mu jangan hilir sangat kau, malu kau orang mu ni. Hilir mu ni. Ini hilir.
Ni hulu hilir. Hulu hilir mana? Mana? Ha? Ni hulu. Kuala kau ni. Tak kenal tak anda kita ni. Ada. Ni mengiring. Dia solat mengiring. Masa rokok sujud, dia nak bangun duduk, kepada duduk tak boleh lah. Dia pun dengan tubuh ke mana? Ke sebelah sana. Tapi kalau melentang atas belakang, dia nak rokok, nak sujud, dia pun angkat kepala daripada bantal untuk rokok. Tidak jatuh kepala. Sujud, angkat kepala daripada bantal lebih banyak kalau kuasa. Duduk, antar sujud, jatuh balik kepala atas bantal. Jadi kalau melentang atas belakang, rokok sujud ke mana? Ke kiblat. Kalau mengiring, rokok sujud ke mana? Ke kaki, ke hilir, ke hulu, bukan ke barat lah maknanya. Kalau kita melentang atas belakang, rokok sujud ke barat, bukan ke barat potong ni nung. Oh no, puak barat nung. Tu barat potong ni kan, dia panggil puak barat tau. Bukan puak barat. Barat ke barat? Barat. Ada satu. Tu puak barat ni puak foton ni. Kita panggil puak barat. Mana apa ni ke barat, mana apa ke kiblat. Kalau mengiring, rokok sujud ke kaki, ke hilir, ke hulu, ke utara, ke selatan, tak tahulah. Tapi kalau melentang atas belakang, rokok sujud diangkat kepala dia bantal, dia isyarat kepada kiblat. Afdal bagi orang yang lemah daripada duduk, yang kuasa mengiring, pilih melentang atas belakang, bukan pilih mengiring. Itu mazhab Hanafi. Kan? Kalau mazhab Syafi'i, kuasa mengiring terus kepada melentang tidak sah. Kalau mazhab Hambali, kuasa mengiring terus melentang atas belakang hanya makruh. Kalau mazhab Hanafi, afdal pilih melentang daripada mengiring. Jadi maknanya kalau kita tengok orang lemah daripada duduk terus solat melentang, kita tak payah komen apalah. Janji mereka solat tu je. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, kita kena jaga berdiri, duduk, mengiring, melentang. Selagi kuasa mengiring, pilih melentang dah tak sah. Ni kita cerita mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hambali, mengiring kuasa, melentang dah atas belakang dah hanya makruh, sah semayang. Mazhab Hanafi, dah afdal pilih melentang atas belakang daripada pilih mengiring yang dia kuasa lagi. Dan jika lemah daripada sembahyang berbaring atas lambung, makna mengiring dia lemah, maka hendaklah ia sembahyang bertelentang atas belakangnya. Boleh terlentang atas belakang ni, dan mendiri ia akan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Berhadap kepada kiblat, dan mendirikan ia akan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap ke kiblat. Mendiri ia akan muka ni dengan bahawa letak lapik, letak bantal lah. Dan mendirikan ia akan mukanya dengan bahawa letak lapik, umpama bantal. Dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Itu dia sembahyang melentang atas belakang. Syaratnya menghadap kiblat dengan bahawa tapak kaki berhadap ke kiblat. Itu dia sembahyang terlentang atas belakang menghadap kiblat. Kan? Menghadap kiblat ni syarat sah sembahyang. Orang berdiri, ni dada kiblat. Orang semai duduk, dada kiblat. Orang semai mengiring, dada kiblat. Faham? Orang semai mengiring kan? Dada kiblat. Kalau dia mengiring ke segini, jadi membelakangkan kiblat. Mengiring
Dada kiblat ni macam letak mayat mengiring dalam kubur. Letak mayat mengiring dalam kubur tu kan. Dada ke kiblat. Macam mana menghadap kiblat kalau semayang melentang atas belakang? Kaki berhadap kepada, dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Dua tapak kakinya berunjuk ke kiblat. Itu dipanggil sembahyang hal keadaan melentang atas belakang menghadap kiblat. Mengiring menghadap kiblat macam mayat dalam kubur. Melentang menghadap kiblat, kaki dihulurkan kepada kiblat. Itu dia semayang melentang atas belakang menghadap kiblat. Ke ingat ke hulur kepala ke kiblat itu menghadap kiblat? Tak ni. Dan berdiri akan mukanya dan kepalanya berhadap ke kiblat. Ni kepala ni ke sana. Itu berpanggil menghadap kiblat. Pada ni. Sekarang ni melentang atas belakang. Macam mana menghadap kiblat? Di sini. Dan dua tapak kakinya berhadap kiblat. Bukan kepala menghadap kiblat, itu dipanggil menghadap kiblat. Kalau kepala ke sana macam mana? Dipanggil apa? Membelakangkan kiblat. Macam mana menghadap kiblat? Dua tapak kaki berhadap pada kiblat, berunjuk ke kiblat. Itu berpanggil menghadap kiblat. Bukan kepala ke kiblat. Kalau kepala ke kiblat dipanggil membelakangkan kiblat. Sahih tak tu? Sahih tak? Sahih. Melentang atas belakang menghadap kiblat. Mengiring senanglah. Mengiring macam mayat dah kubur. Itu menghadap kiblat. Itu kita faham je lah. Macam mana tidur melentang atas belakang hal keadaan menghadap kiblat. Kaki hulur ke kiblat ke kepala hulur ke kiblat? Kaki. Itu dia bertentang atas belakang menghadap kiblat. Kalau kepala ke kiblat dipanggil membelakangkan kiblat. Faham? Ini bicara bab semayang bertelentang atas belakang menghadap kiblatnya macam mana. Nak tanya pula, ni hal lain. Kita tidur malam, ini semayang menghadap kiblat tu syarat sah, wajib menghadap kiblat. Kita tidur malam, sunat menghadap kiblat. Tahu tak? Sunat menghadap kiblat. Macam mana melentang menghadap kiblat kalau tidur? Kau tukar pula kepala kat mana pula? Sana baru kita cerita. Kepala kat mana pula? Sekarang nak cerita melentang atas belakang macam mana menghadap kiblat? Pelunjuk lah. Kan mana sebut kepala lagi. Baru je saat ni sebut lah. Kalau kepala menghadap ke kiblat, tu membelakangkan kiblat. Sekarang ni nak tanya pula, tidur malam sunat menghadap kiblat. Kalau tidur melentang atas belakang, macam mana nak dapat pada sunat menghadap kiblat? Pelunjuk lah. Mana kita ni? Kita tidur malam macam mana? Kalau tidur mengiring, sahih. Dengan macam mayat dah kubur. Macam mayat dah kubur tu senang lah. Tu mengiring. Macam mayat dah kubur. Itu menghadap kiblat. Soalan sekarang ni, kalau tidur melentang, berunjuk lah. Gimana? Siap lah kalau kita ni. Orang kita ni banyak tidur melentang daripada tidur mengiring. Mula-mula mengiring. Sebab tu kata orang kita banyak tidur melentang atas belakang. Orang kita banyak daripada tidur mengiring. Jadi kita tidur malam ni dua kaifiah, dua cara. Satu mengiring, satu melentang. Mengiring sunat menghadap kiblat macam mayat dan kubur. Kalau melentang atas belakang sunat menghadap kiblat. Macam mana cara tidur malam melentang atas belakang menghadap kiblat? Kaki dihulurkan ke kiblat. Itu tidur yang disunatkan kepada kita.
Bukan dihulurkan kepala ke kiblat. Itu membelakangkan kiblat, itu menghadap Jepun. Suka pula dah itu menghadap Jepun. Itu askar Jepun ajar waktu hari tu. Askar Jepun ajar waktu itu kan. Kan kena berdiri nyanyi lagu Jepun. Cerita waktu tua lah, hok makan ubi kayu dia kata. Tidur malam Jepun ajar ke dia. Mu tidur malam kena ngadap ke Jepun juga. Tidur malam ngadap ke Jepun juga. Jepun balik pun tidur malam ngadap ke Jepun juga. Kalau tidur kaki hala ke kiblat, oh salah. Itu yang disunatkan. Salah apa? Sunat menghadap kiblat, bukan menghadap Jepun. Dah kira tidur mana pun. Tak ada lah. Hak kata tu orang anak orang Jepun lah. Anak orang Jepun. Tak dia belajar lu pakai Jepun kan. Orang sekarang kan pandang ke timur dulu kan. Jadi kena ke Jepun kan, belajar dulu, pandang ke timur, balik tidur malam kok. Kena kepala menghadap kiblat, biar kaki menghadap ke Jepun, langsung menghadap ke Jepun lah mana ni. Tidur malam menghadap kiblat, kaki dihulurkan ke kiblat, boleh pahala sunat sampai pagi esok. Tidur malam 6 jam 7 jam, tapi membelakangkan kiblat, sayangnya lah, buang pahala, tak ambuh pahala. Orang tua, kita tak pakai orang tua, kita pakai hukum syarak. Orang tua kita pakai hak bertepatan dengan syarak. Pada ni, kalau buah orang tua yang tidak bertepatan dengan adab syarak, kita tak pakai. Mana? Dia sama juga. Ni, kita orang sudah meninggal, kita letak mayat dia mengiring ataupun melentang. Orang sudah meninggal, melentang. Dia dua pilihan tu, sama letak mengiring ataupun letak melentang. Dia ada dua pilihan, mengiring ataupun letak melentang. Dia mengiring ataupun melentang ni bermula daripada dia nazar. Letak mengiring ataupun letak melentang. Tapi kita tak ada orang kita beramal dengan letak mengiring. Dia seloknya letak macam mayat aku bodoh, mengiring lalu dah. Mengiring lalu dah. Kalau sudah meninggal, sebelum meninggal dan sudah meninggal, dia nazak pun semua tu letak mengiring dah, macam mayat aku bodoh. Ada ni. Tapi orang kita kebanyakannya pilih melentang. Nak letak mayat macam mana? Kaki lah kena hulur ke kiblat. Itu cara letak mayat menghadap kiblat hal keadaan melentang. Ada ni. Sebab orang kita banyak pilih letak mayat hal keadaan melentang. Tu kadang-kadang kemudian barulah alih hati. Dah tengok-tengok dia kepala hadap ke kiblat, itu membelakangkan kiblat. Pusing semula. Jadi maknanya kita kata bukan lepas dia mati nak suruh dia menghadap kiblat melentang. Masa dia sakit lama mana terlantar dan keadaan melentang. Dia sakit ni terlantar dan melentang, kita letak katil dia menghadap kiblat lah. Ada ni, ada satu tu, dia kata kok time nak semayang, dia pusing katil lah. Katil ada roda tu kan, hok katil mahal tu lah. Hok katil boleh angkat, ada punya tu kan, katil hok mahal tu. Hok angkat tu ada dengan remote, ada dengan manual. Hok manual ada juga, remote ada juga. Macam kata hospital lah. Sekarang ni kan laku katil gitu kan, biasa orang terlantar, mana keluarga dia akan beli katil itulah biasanya. Katil hospital tu. Cuma kadang-kadang katil tu dia tinggi. Kalau hok jenis tak bergerak dah, kita kena buang dia punya roda dia tu. Buat jadi rendah, tidak ayuh. Pada ni kita buat rendah dah katil tu. Tapi kalau roda tu ada, dia jadi tinggi juga.
Atau kadang-kadang roda tu kita buang. Jadi tinggi, payah kita nak turun naik. Tu hok biasa, hok katil macam hospital tu. Maknanya kadang-kadang hok manual lah. Dibeli manual ke mok dia. Bunyi bunyi mok dia. Tengok berlepak katil mok dia pusing. Ni mok dia pusing. Lepas tu mok dia pusing salah. Tekan manyok jadi berlepak. Bunyi kau tua tu. Dah melihat manual kata dah yelah dia buat mok dia kan. Kalau mok rasa tak selesa, mok tekan lah akak sikit tu kepala tubuh dia akak lebih daripada hak. Tak dia tak kerti nak kontrol ke macam mana. Dia kata bunyi pergi jember tengok dia kata berlepak kata dia tekan ni. Jadi awak kata jenis pusing ni dia masa sudah meninggal. Jadi katil tu letak dekat dalam kepala ke kiblat. Kata kenapa letak begini? Letaklah menghadap kiblat. Ni menghadap kiblat ni dia kata ni. Ini membelakangkan kiblat kata. Menghadap kiblat kaki kena berlunjuk, kena pusing katil. Gitu menghadap kiblat. Saya masa nak semayang je saya pusing katil mak saya ni. Masa nak dia pusing katil, bab mak dia semayang melentang atas belakang. Masa mak nak semayang dia pusing katil. Menghadap kiblat. Sudah semayang dia pusing balik kepala ke kiblat. Tak pusing balik dah kata. Ni dia ni. Dia mak dia semayang atas lembek itulah. Semayang melentang atas belakang lah. Jadi untuk semayang dia pusing lah. Boleh pusing lah sebab ada roda. Kalau macam mana kalau katil papang kau tak ada order, lelah panggil orang dah. Dah nak pusing ada roda. Dia pusing untuk semayang je. Semayang okey. Dia sebaik dia semayang betul. Semayang betul macam ni ni. Macam semayang. Dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Semayang betul lah dia buat. Sudah semayang siap tu, dia pun pusing semula. Kepala ke kiblat. Kata tak pusing dah. Dia semayang ke, dia tidur ke, dia nazak ke, dia mati ke, itulah melentang atas belakang, disunatkan menghadap kiblat. Bukan semayang tu wajib menghadap kiblat. Mujur semayang dia buat molek. Dia tanya balik, kata kenapa masa semayang kamu pusing ke kaki ke kiblat? Memanglah kalau tak ke kiblat maka tak sah semayang. Jadi bererti kamu tahu melentang atas belakang menghadap kiblat seumpama tu. Betul lah dia kata. Melentang belakang kiblat gitulah. Kenapa masa tidur melentang atas belakang kamu pusing pula? Dia pun jadi apa? Jadi pinggir-pinggir tak ada nak jawab. Pinggir-pinggir tak ada nak jawab. Tak sekarang kenapa masa nak solat kamu pusing kaki berlunjuk ke kiblat? Memang gitulah cara menghadap kiblat semayang melentang atas belakang. Gitu. Melentang atas belakang dan kiblat. Gitulah. Begitulah juga melentang atas belakang ketika yang lain. Menghadap kiblatnya gitulah. Kenapa kamu nak pusing balik pula? Ya sungguh juga. Dan sekarang ni dia tahu sembahyang melentang atas belakang menghadap kiblat, syarat sah sembahyang dengan kaki hulu ke kiblat. Kalau tidur melentang atas belakang menghadap kiblat, samalah keadaan dianya. Kenapa kamu nak pusing pula kok ni? Jadi masa nazak pun membelakangkan kiblat, lepas mati pun membelakangkan kiblat. Dia pusing katil tu. Dia hanya buat menghadap kiblat masa mak nak semayang. Dah semayang dia pusing balik membelakangkan kiblat. Dia tanya balik, kalau tidur melentang atas belakang, dia kata macam tak comel je berlunjuk ke kiblat. Kalau tidak comel masa semayang lah tak comel. Kamu semayang menghadap Allah, kamu berlunjuk ke kiblat, tu sepatutnya kamu rasa tak comel. Tapi itulah keadaan menghadap kiblat. Tak comel kat mana? Kalau semayang wajib seumpama tu menghadap kiblat. Kalau tidur sunat seumpama tu menghadap kiblat. Tak comel ke mana? Itu sunat. Yang tak comelnya kamu membelakangkan kiblat. Jadi kalau kamu letak orang uzur
Dan kadang membelakang kiblat, dia nak berdoa, dia nak hadap ke mana berdoa. Dia terlentang atas belakang ni kan. Dia nak berdoa apa? Dia ngadap ke mana? Jadi doa menghadap ke Jepun lah jadinya. Ke macam mana? Dah kalau kita orang sihat. Kalau kita orang sihat kan, kita nak tidur kita berdoa dulu. Doa macam mana? Kalau kita kepala ke kiblat, kita nak berdoa macam mana? Doa hadap ke Jepun. Kita nak berdoa ni kan, kita sebelum nak melentang, kita nak duduk dulu. Kita baca, kita baca doa. Baca doa ngadap ke mana? Ngadap ke timur je, dia kat Jepun jadinya. Ke pusing ke kiblat sekejap. Faham tak ni? Lama mana dah kita hidup. Lama dah hidupnya. Tidur malam terlentang atas belakang, menghadap kiblat, tak tahu pun menghadap kiblat macam mana cara. Dia dalam kitab Syarhus Salikin ada 10 adab dalam kitab Syarhus Salikin daripada Ihya Ulumuddin lah. Dia ada 10 adab. Adab yang ketujuh, tidur hal kadang menghadap kiblat. Maka didatangkan dengan dua kaifiah. Satu kaifiahnya sebagaimana mayat dalam kubur mengiring. Satu kaifiahnya melentang atas belakang, kaki dan muka menghadap ke kiblat. Itu semayang melentang atas belakang, kaki dan muka menghadap kiblat. Itu cara sunat tidur menghadap kiblat hal keadaan melentang. Mana kita daripada saya mula-mula ngajar dulu gitu, bawa kitab Syarhus Salikin, bawa mana kitab ngajar kampung. Siapa tepat ni? Siapa tepat? Orang yang uzur, semayang berdiri, duduk, mengiring, melentang. Macam mana semayang melentang menghadap kiblat, syarat sah semayang. Semua orang aku gitu belaka. Semua orang aku, tak ada orang nafi kan. Jadilah gitulah menghadap kiblat. Tukar pada tidur, tukar pula dah nak kepala pula dah. Sekarang ni tidur melentang atas belakang masa solat. Tidur malam melentang atas belakang menghadap kiblat sama dengan tidur atas belakang ketika solat. Tapi tidur atas belakang ketika solat menghadap kiblat tu syarat, tu wajib. Kena menghadap kiblat. Tidur malam menghadap kiblat sunat. Macam mana cara? Sama dengan cara solat dalam keadaan tidur atas belakang. Sama je. Kaki, muka menghadap ke kiblat. Itu dia tidur melentang atas belakang menghadap kiblat, hak sunat pada waktu malam. Jadi kalau orang sakit ni kau, dia semayang ke, dia tidur ke, masa dia nazak ke, lepas dia sudah meninggal ke, kita letak melentang atas belakang, itulah cara dia. Kaki dihulurkan kepada kiblat. Sebab orang kita tak ada orang yang nazak, orang yang sudah meninggal, tak pernah tengok lagi orang kita, letak mayat tu dalam keadaan mengiring. Itu di antara cara yang disunatkan, letak mengiring. Maknanya yang nazak ni, yang sudah meninggal ni, kita letak sebagaimana kita letak di dalam kubur, dalam liang lahat, mengiring. Itu cara dia. Tapi kita tak buat. Orang kita umumnya kalau kita ziarah orang mati, dia letak jenazah hal keadaan melentang. Macam mana menghadap kiblat? Kaki dihulurkan kepada kiblat. Tapi bukan lepas meninggal, ketika nazak. Bukan betul nazak, ketika dia duduk tidur kan. Orang terlantar ni banyak tidur kan. Gitulah tidur menghadap kiblat. Sampai masa nak semayang pula, gitulah menghadap kiblat. Hak tadinya mujur kaki tu ada roda, masa nak semayang dia pusing ke kiblat. Sudah semayang dia balah balik semula, ngadap ke Jepun balik. Ngadap Jepun semula, tidur. Mujurlah kata kaki tu ada roda. Kalau kaki orang kapung, kaki kayu kok, kayu nak semayang panggil akak kaki. Sebab hak saya jumpa tu dia kaki hak ada roda, senanglah awak kerja. Tapi bila saya tanya dia balik, kalau semayang melentang atas belakang,
awak tahu cara menghadap kiblat. Tidur melentang atas belakang pun awak tahulah cara menghadap kiblat macam mana. Samalah. Hak saya tegurnya kan ni letak mayat tu dalam keadaan membelakangkan kiblat. Kata kiblat belah mana, saya tanya. Kiblat belah sana. Dah kenapa kamu letak membelakangkan kiblat? Ni hak meninggal dah ni. Oh, jadi kena pusing ke kiblat gitu. Itulah menghadap kiblat. Dan masa solat buat macam mana? Saya pusing katil. Dan pada masa hak terlantuk uzur tidur ni menghadap kiblat kamu buat macam mana? Saya pusing kot ni, dia kata. Bila bincang-bincang, ya sungguh dia kata dia tak sabuh, tak faham. Sebab apa? Sebab dia faham semayang melentang atas belakang menghadap kiblat, kaki dihulukan ke kiblat. Makna waktu lain pun samalah. Kalau melentang atas belakang menghadap kiblat sama situasi, kenapa tukar? Yang dia jadi macam mana kalau kita kata kok salah ni salah mana apa? Tak disangka lah salah dok. Sebab dia tahu semayang melentang atas belakang menghadap kiblat, dia pusing katil. Dah nak melentang menghadap kiblat waktu lain pun samalah, tak usah pusing-pusing katil dah lah. Ini ilmu. Mana kita? Tu kata kita hidup ni kok. Tak lama nak pecing dah nya. Tak lama dah. Tu kata bila kita belajar je, banyak benda yang kita tak tahu. Kalau nak jadi kita kalau kita banyak benda tak tahu ni, mana dia kata kita sebelum ni tak jahil lah. Kalau tak mau tahu jahil, mudah, jangan belajar. Tak mau tahu jahil, mudah, jangan belajar. Sama juga kalau tak ambuh ada penyakit, tak mau ada penyakit, jangan sesekali jumpa doktor. Jumpa doktor siap, macam-macam penyakit dia kata kita ada. Lepas tu jangan jumpa doktor, tak ada penyakit lah kita. Jangan belajar, tak ada jahil lah kita. Bila belajar je jahil, bila jumpa doktor je banyak penyakit. Kenapa jumpa doktor? Tak jumpa doktor, kau tak tahu je. Tak sihat, kau tak tahu je. Last sekali jumpa doktor sebalik baca Yasin. Tapi apa hebat, orang jumpa doktor, orang cari penyakit. Padahal orang jumpa doktor, orang cari penyakit. Oh, sehat lagi jumpa doktor, memang cari penyakit lah. Kecil manis lah, darah tinggi lah. Jumpa doktor memang cari penyakit. Tak mau cari penyakit, jangan jumpa doktor, buat senyap rumah. Akhirnya anak-anak pergi usung pergi hospital, dia tak mau pergi. Apa ada ni. Lepas belajar baru tahu banyak benda yang tidak tahu, walaupun benda yang cukup mudah. Dan dua tapak kakinya barat kiblat, maka memperbuatlah ia dengan rokoknya dan sujudnya qada kuasanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.